Alright, what's up everyone? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat datang ke Aperture Podcast sekali lagi hari ni. Saya host anda, Riz, dan sama saya kali ni. Ini ada 2 orang je. Dua orang. Mus tak dapat join hari ni, balik kampung je Mus ni kan. Kan, sikit cuti. So, apa khabar Nabila? How are you doing? Baik, sihat Alhamdulillah. Lain sikit background kat mana ni? Ada Jennifer yang cantik, comel. Kat kampung. Oh, dekat kampung. Tu tak berani nak komen Mus tadi tu. tak adalah, tapi at least you still bagus lah, you committed lah. Bagus. Komitmen tu penting. Okay. Kan. Okay, what about you Zaf? Apa khabar? Aku 2 minggu tak jumpa Yes, kita dah skip 2 minggu, is it? 2 minggu kan kita. 2 minggu kan. But I mean Orang semua balik pergi cuti kan. last week pun ada emergency, so tak apalah. So aku last week quarantine kat rumah, so tak ada buat apa-apa lah. Buat kerja je. Keluar pun tak ada. Sekarang jalan I just came back from Sempurna. Back from Sempurna. Best lah Sempurna. Puan T lah pergi sana. Senang tak masuk Berapa Sabah? orang? Okay, senang. Tapi kena buat ni lah. Kena buat test tu dulu. Buat RTK test tu apa. Tapi dekat airport ada sebenarnya. Tak perlu. Tapi dia orang cakap bulan Disember onwards dah tak payah swab test lah. Oh, bagus lah. Tapi seronok lah. Pergi sana. Dekat Sempurna, orang okey lah. Tak ramai sangat. I think baru buka kan. So, baru tapi dia punya apa ni, I think tempat dia apa lawa gila. Aku first time pergi. Sebelum ni tak pernah pergi Sempurna kan. Cantik. Pantai kita stay kat sana. Pulau. Pantai lah, air dia sebenarnya cantik lah. Dia I think aku stay kat sana 4 hari 3 malam. Stay atas tengah-tengah laut lah. Memang stay dekat one of the Nusa Kuya, dia punya apa ni, dia punya chalet atas laut tu kan. Okay. Memang chalet tu dia bersambung dengan air laut lah. Mana kalau kau every room tu kan, dia terus ada tangga, terus boleh berenang lah. Nak berenang pun kan. Oh lama. Dan nampak lah Macam nampak bora-bora coral dia apa semua. Air dia biru jernih. Macam kat Maldives. Jenis. Macam kat Maldives. Exactly. Betul. Memang macam Maldives. Exactly. Memang macam kat Maldives. So dia punya coral tu nampak, ikan nampak, semua benda tu nampak kerang lah. Memang clear lah. Lepas tu korang pergi island hopping lah, daripada one place to another place lah. So Mataking, pergi Mabul Island, stay kat Mabul Island tu best juga. Kat arrange sendiri Menarik ke lah, ada turis punya package ke apa? Dekat Sempurna tu dia kena package sebenarnya. Dia memang dia kena go Sebab through boat agent lah transfer tu untuk yang susah. Sebab boat Sebab transfer apa? tu yang susah. Dia ada boat transfer kan. So boleh juga rasa, tapi rasa dia orang, sebab kalau tidak kalau kau nak pergi certain island tu dia ada limitation. Dia takkan, kalau kau pergi individual tak boleh. Kau kena pergi by agent certain island tu lah. Masa kena apa ni? Island hopping tu lah. Tapi after that aku rent a car dan aku travel pergi KK lah, daripada Sempurna tu. Pun best juga tu. Jauh. Road trip. Berapa lama? Rasa macam jauh kan Sempurna. 12 hours punya. 12 hours punya ride. So okay, enjoy lah naik kendasang apa semua. 4 hari kan. So Macam Sabah tak mereka cukup je. tak, 4 hari tu pulau dekat Sempurna. 4 hari tu kat Sempurna. Okay. Lagi 4 hari pergi KK. So kau Pergi punya KK, flight kan. turun kat KK ke kat Turun kat Tawau. Tawau Sempurna Tawau. Tawau Sempurna tu dalam 2 jam lah. 1 2 jam jam. setengah. dekat je, Melaka lah. Ikan semua murah sana. Ikan semua murah. Dia punya apa ni? Seafood yang best. Dia punya seafood tu, bila aku cakap murah tu, memang murah gila. Macam gila babeng yang murah. Dan fresh gila kan. Rasa macam Macam ada. puas. Ada macam Aku ada ikan Langkawi ke murah ada? Langkawi mahal. Langkawi mahal. Ikan bakar dia mahal. Langkawi mahal lah. Aku ikan waktu besar macam ni kan. Dalam, macam mana aku tunjuk tangan, tak muat lah. Tapi Besar sangat lah. dalam RM50 je.
RM50, RM60. Macam masak mana kan? Murah gila. Pilih lah kau nak pilih masak 3 rasa. Boleh kau nak buat bakar boleh kau. Memang Lapar pula. ikan memang murah. Dia ayam mahal sikit aku rasa sana. Ayam mahal sikit. Tapi ikan memang macam lobster semua tu. Macam murah gila. RM50 dapat. RM60 dapat. Dia buat sampan tu. Dia dekat one of the few island tu. Dia jual. Memang orang panggil apa? Orang bajau Orang bajau laut apa semua. Dia orang jual benda tu. Dia orang jual. Kau boleh beli direct ke besar-besar. Besar-besar macam ni lobster. Mati lah. Okay. Macam mana? So menarik lah. Recommended lah. Daripada kalau ada chance nak pergi travel within Malaysia, Sabah is one of the best place lah. Baik KK best juga. KK and then Kundasang best. Kundasang kan. Sejuk juga kan. Then of course lah Sempurna tu memang I think top 10 lah dunia. One of top 5 ni. Cantik gila. Macam kau pergi snorkeling pun tak payah pergi snorkeling. Tengok daripada atas boat boleh nampak semua sampai ke bawah. Affordable lah ni. Okay, panjang pula cerita pasal ni lah. Affordable lah. Last kali lah, last. Okay, aku dapat good deal lah. Dia kalau normal nak pergi Sempurna tu aku rasa dalam 7,000 8,000 tau. Tapi aku dapat dalam 2,000 plus 3,000 macam tu lah. Sebenarnya dia punya Untuk the whole family. Makan minum semua cover. Breakfast dia cover, dinner lunch dia cover, dinner dia cover. Tapi itu Sempurna je lah. Murah. Package sebenarnya murah jugalah. Tapi nak tiket je lah mahal. Flight ticket okey lah. Tapi yelah kau kena pandai cari lah sikit. Ada satu mamat tu dia jumpa kat sana. Dia katanya flight ticket RM12 dia. Pernah cakap RM12 dia cakap. Baik Dan. RM12. Okay. Tapi yang tu selalu dia punya flight kalau RM12 tu dia ada RM12 tu selalu dia ada macam weird punya arrangement sikit lah. Macam timing dia kadang randomly akan tukar. Dia akan cakap you kena reschedule kan. So standby tapi apa kan. take the risk lah kan. Take the risk lah sampai ada. Alright. Okay, so, panjang pula cerita pasal ni. Tapi memang seronok lah kan. Okay lah, kita teruskan untuk kita review kali ni. So kali ni kita nak review cerita The Red Notice. Cerita Netflix punya cerita ni. Ni cerita Netflix kan? Yes. Netflix production. The Red Notice. Cerita ni baru keluar. I think November lah. Baru keluar. November tu baru keluar. Yes. 5 November. November. Cerita ni dibintangi oleh big punya actor lah. Kan? Kita ada Dwayne Johnson, which is the main character. And then kita ada Ryan Reynolds, pun main character. And then kita ada Gal Gadot. Oh my god, Gal Gadot ni. Cerita ni directed by Rawson Marshall Turnbull. Written pun sama bagi dia. Dwayne Johnson ada involved dalam dia punya being produced by dia juga. And then cerita ni budget dia selalu cerita Netflix tak ada budget, tapi tak tahu kenapa cerita ni dia budget. Dia 200 million budget dia. Gila lah 200 million cerita ni. Gila babi. Itulah 200 million budget ni. Ini Avengers level. Cerita ni kononnya macam 200 million lah tunjuk kau. Kan? And then dia cerita itulah The Rock, Ryan Reynolds ni, Gal Gadot pula memang first A-tier punya pelakon dan semua ni. A-tier punya pelakon dan semua ni. Cerita ni dia action comedy punya cerita. So dia cerita action cerita heist juga lah ni. Cerita heist kan? Cerita heist. Heist. Tapi komedi. Aku tak tahu lah cakap macam mana komedi, tapi dia kata dia komedi macam ni. Tak, normally heist, yes. heist movie selalunya akan jadi action comedy lah. Ya ke? Tapi cerita macam ada yang serious punya heist movie, tapi serious lah. mostly banyak senang orang buat action comedy. Komedi lah. Okay. Senang. Komedi lah. Okay, dia mengisahkan I think satu harta purba lah, harta Egypt lah kan. Cleopatra punya macam jewel lah kan. Jewel X panggil dia kan. Tersembunyi, dan kononnya ada few people ni nak hunt this harta ni kan. Treasure harta lah. Treasure kan. So one of them is Ryan Reynolds,
Dan kita ada Dwayne Johnson dan Gal Gadot lah. Diorang berebut lah. So dia macam masing-masing nak berebut, nak dapatkan siapa dapat dulu lah, something like that lah. Itu dia punya plot dia lah. Kan itu ada, of course lah, ada involve polis semua. So, that's the main intro lah. Dia punya rating. Rating dia setakat ni, rating dia IMDb 6.4, well average. Rotten Tomato 35% je. Aku rasa mungkin sebab tengah baru lagi kita ni agaknya pasal tu kan. No lah, aku rasa tara tu je lah. Sebulan tak? Dia punya rating. So dah consider dah final lah ni. Ni final lah. 35% tu dah final lah. Plus minus lah. Plus Okay. minus 5 lah. Okay. Metacritic pun 37%. Tapi banyak orang suka lah cerita ni. Audience suka lah. Audience suka lah. Okay. Macam aku suka cerita ni. Aku enjoy Okay. cerita Okay. Alright. So kita start dengan kau Zaf. Apa Zaf. kata? Apa daripada plot dia, story dia. Main sikit, cerita sikit. Okay. Dia plot dia tak ada nak complicated sangat. It's simple plot lah. I mean, tak adalah kita boleh predict, tapi kau dah boleh. Dia bukan predictable. Tapi apa yang dia buat tu, it's apa perkataan Typical dia? lah, Standard lah. Kan, Standard dia just fokus untuk action, untuk komedi. action dia lah kan. Action dia. I mean, tolak One-liners dia tolak kan. budget lah. Dia punya filem dia tak nampak macam 200 juta. Kan? Okay, tolak tu. Jangan sentuh 200 juta tu. Okay. As a movie, aku enjoy dia punya cerita. Main karakter, aku rasa Dwayne Johnson pun best. Ryan Reynolds become Ryan Reynolds lah. Dia macam tu kan. Aku baru kau cakap Renat tu banyak nak sembang pasal dia lagi. Tapi Ryan Reynolds, dia jadi himself. Tapi dia ada certain action yang aku rasa menarik. And then dia punya pace pun tak adalah slow. Dia start dengan dekat museum tu. Lepas tu ada action sikit, paku-paku sikit. Okay, aku suka. Enjoy kat situ. nampak sana sikit kan. And then ada twist sikit kan. Dia ada every single ingredient yang untuk membuatkan cerita ni enjoyable lah untuk aku. And dia ada heist element. Dia ada macam Mission Impossible punya element sikit. Lepas tu dia ada macam treasure hunter, Indiana Jones sikit lah kan, tiba-tiba kan. Dengan dia buat muzik lagi dekat dia. Lost of. Yeah. So aku rasa story dia dengan karakter dia aku enjoy sebab aku boleh get along dengan story dia. Aku tak nak fikir pening-pening sangat lah. Okay, Nabila, what do you think about the story? Story dengan plot dia lah. Is it ada something special ke? Of course lah, Zaf dah cakap tadi standard lah. Tapi bagi you ada tak anything yang special yang rasa macam I rasa memanglah cerita dia memang straightforward. You boleh macam sebenarnya dia punya twist tu dia boleh agak lah sebenarnya. Dia tak adalah terlalu yang unpredictable. Tapi I rasa twist dia tu lebih kepada to move the cerita. Macam dia tak ada excitement, dia tak ada macam mana? Kadang-kadang kan dia punya twist tu buat you rasa macam attached. Dia rasa you engage dengan cerita tu. Dia macam twist untuk dia move forward. And then ni jalan. Okay, faham. Especially dia punya yang last twist tu. I rasa macam sebelum ni dia tak ada chemistry pun. Kenapa tiba-tiba dia ada sesuatu dengan orang tu. Macam nak end up story je ke macam tu. Taklah, dia punya twist tu tak nampak dia punya kenapa ada twist tu. Dia bukan mind blowing twist lah. Macam pada I tengok cerita tu macam tengok cerita je. Okay. Okay. Lepas tu I rasa macam ada banyak je flaws-flaws benda daripada awal lah. Tapi sebenarnya mungkin ada masa ending tu dia explain at one shot. Dia explain macam mana dia terlepas daripada Gary. Macam mana dia kena macam mana dia orang boleh jadi jahat lah. Macam tu lah. Macam at one glance dia explain apa yang flaws saat depan-depan lah. Tapi pada I okay lah, untuk Netflix movie okay lah. Boleh lah, boleh tengok. Tolak 200 juta. Alright. Okay. 200 juta tu. For me pula I rasa dia punya story I tak boleh best dengan cerita sebab I faham dia heist movie yang kelakar lah, tapi I rasa macam dia macam nak cakap macam mungkin Nabila cakap dia macam twist tu macam macam just nak boleh pula macam ni lah. I rasa macam tu lah. Dia buat tiba-tiba dia twist dia macam ni lah. Dia macam
Deus Ex Machina. Twist dia tu kononnya nak selesaikan masalah yang kita nampak macam tak boleh nak selesai. Tiba-tiba dia buat twist tu macam semata-mata nak selesaikan masalah tu, and then dia move forward dan Nak jalan je. and then I rasa story dia macam Zaf cakap lah, tak ada apa yang special, dia just normal. Then dia punya apa ni, plot tu I rasa macam dia terlalu mencuba lah. Plot tu macam terlalu mencuba. Tiba-tiba rupa-rupanya dia ni ada ada kait dengan something ni. Betul dia berkait-kait. So especially bila dah masuk Gal Gadot punya role tu, tengok dia dah pakat dengan yang owner kaya tu lah kan. So macam benda tu macam tiba-tiba je dia masuk dalam tu lah. So I rasa tak begitu strong sangat lah story dia. And ada certain scene tu I rasa macam agak draggy dan buat rasa macam macam kurang sikit lah kan. Daripada segi dia punya apa ni, macam dia cuba masukkan elemen daripada satu negara ke satu negara tu, I suka kat lah. Dia tukar sini, pergi tukar sini kan. Walaupun sikit-sikit tak tunjuk banyak pun negara tu kan, sikit-sikit. Tak tahulah kat mana 200 tu boleh ada dekat situ. Tapi dia nak buat I macam tahu kat mana. Dekat Shiren. kat mana? Dekat Shiren. Dekat and then kan macam cakap satu situ yang dia tipu Gal Gadot tu yang dekat Mesir kan kononnya kan. I macam alah, dia macam faham tak? I expect something lah bila dia tipu Gal Gadot mungkin pergi sana kan, dah tahu salah, Gal Gadot datang balik kan, something like that lah. Tapi dia macam faham tak? Dia nak pendekkan lah, macam nak tak banyak. So daripada segi story dia I tak apa, just tengok macam tak puas sangat lah tengok. So that's my view lah. Story dia tak strong lah. Aku faham kat situ. Tapi dia punya trailer memang gah gila. I rasa expectation lepas tengok trailer tu macam nasib baik I tengok trailer tu lepas tengok cerita. Jadi okay. Expectation tak ada lah. Lepas tengok hebat juga dia punya trailer. Nampak macam gempak kan. Macam okey je cerita dia. I my biggest gripe dekat dia punya karakter dengan lakonan dia lah. Tapi I bagi Nabila dulu cakap dulu. Okay. Pasal Nabila. Pasal cast dia. Pasal cast dia karakter dia. I rasa Ryan Reynolds is Ryan Reynolds. Dia macam for me, okay, I tahu dia, I rasa orang ambil dia memang sebagai lakonan yang dia memang sentiasa bawa. Itulah dia jenis yang funny guy yang macam macam very tactical, macam benda-benda yang okay lah, macam Ryan Reynolds. Sebab tapi kan I tak nampak apa ni, macam nak cakap, chemistry watak ni macam tak ada. Macam I rasa dia padanan dengan dia dan macam tak lah, macam tak ada. And then I rasa Dwayne Johnson, sebab kita dah kenal dia sebagai orang yang macam tu, dia pun dia berlakon best je lah. Tapi dia bukan, untuk dia bawa watak ni macam level tu terlalu jauh kot. I tak tahu expectation, sebab I tahu dia 3 star ni yang berlakon cerita ni. So expectation tu terlalu tinggi kot dengan apa yang hasil dia. Gal Gadot ni pun I suka juga sebab dia pernah dalam Fast Furious juga kan. Dia punya lakonan tu nampak macam sebelum-sebelum ni dia berlakon macam okey lah. Wonder Woman lah kan. Tapi dalam cerita ni dia macam tak tahu lah, dia macam tak kick. Sebab dia macam 3 identiti berbeza bawa keistimewaan masing-masing macam tu. Dia ada satu lagi karakter sebenarnya yang FBI ni, walaupun dia tak sepenting 3 tapi dia selalu ada kat arah FBI ni, apa yang perempuan tu kan? Das. Perempuan tu kan. Okay. Macam mana? What do you think, Zaf? Apa pendapat kau tentang cast dia, tentang lakonan dia? Cast dia, aku rasa Kau suka tak dia pilih Dwayne Johnson, dia pilih Gal Gadot, dia pilih obviously The Rock tak munasabah lah untuk watak ni. Sebagai macam besar gila nak kejar. Sebagai pencuri nak buat heist ni, mana boleh kau nak blend dengan people, tak jadi orang nampak kau susah. Betul. Ada satu scene tu kelakar gila, dia seorang yang besar gila macam kan. Yang masa kat parti dia macam tak kena ni, kata dia datang kat sini kan. Pakai tak saya. Lepas tu kat penjara dia seorang besar tu, orang lain macam kecil dan muka penjenayah ada muka baik, macam pelik lah. So untuk karakter tu The Rock tak sesuai lah actually. Tapi that's why aku rasa
the filmmaker tak tengok benda tu. Dia just nak The Rock ada kat situ. And The Rock pun just become Marketing value lah. Dia just become The Rock je kat situ kan. Just macho-macho kat situ kan. Dia tak ada apa-apa sangat pun. All the characters tak really push in term of performance lah. Dia just dorang just kat situ je, just macam having fun. Dorang macam having fun je. Gal Gadot pun sama je, macam having fun je. Tak mana ada serius sangat berlakon pun dalam ni. Yang aku nampak serius yang FBI tu je lah, beria kan. Yang lain tu macam tak ada apa-apa pun kan. Ryan Reynolds macam tu je lah. And dia tak nak cuba buat something different lah. Aku lah, kan. Okay, bagi aku kan, of course lah, cast dia ambil siapa ni, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds dengan Gal Gadot. I rasa dia orang buat cerita lain sebenarnya. Ni yang pendapat kan. I rasa dia tengah buat cerita lain dengan Netflix, yang cerita lagi ataupun dia orang tiga orang ni tengah buat dia orang tengah buat cerita yang ni macam side story je dia buat. I rasa macam tu lah. Ini I punya opinion lah. So dia dah engage dengan Netflix. So Netflix cakap jom kita buat satu lagi side story ni. Just I rasa macam tu lah. Tu my feeling lah bila tengok dia pilih tiga orang ni. Macam tak kena. And then of course lah, I faham marketing value lah. Tapi dia macam diorang tengok buat satu cerita lain. Diorang gunakan diorang untuk buat dapatkan, nak milk the money lah out of this kan. So, tapi I okay lah dengan Dwayne Johnson. I rasa dia okay. Sebab I agak convinced dia yang dia FBI dalam cerita ni kan. Dia macam dia daripada awal FBI tu dia insist, dia kata dia sebenarnya baik, the good people lah kan, something like that kan. Until the last plot twist lah kan. I'm not good. Yelah, tapi dia macam insist cakap dia ni bukan penjahat seperti apa Ryan Reynolds dengan Gal Gadot tuduh dia kan, dengan FBI tu tuduh dia kan. Gal Gadot I rasa okay. I rasa sesuai jugalah dia ambil watak ni. Dia jenis yang nampak movement dia tu agak fluid sikit kan, jenis yang atletik sikit lah dia tu kan. Tapi Ryan Reynolds saya tak boleh terima kat sini. Aku tak boleh accept dia. Dia over gila dalam cerita ni. I pernah tengok cerita-cerita dia lain macam ni juga karakter, tapi yang ni dia macam dengar tengok macam annoyed dah, sampai level annoyed lah tengok dia. Macam ayolah, I faham dia punya tu trademark lah, tapi kali ni dia macam terlalu push lah. Dia macam dia buat lawak-lawak dia spastik tu macam tak boleh terima lah. Director sampai I rasa annoyed siapa dia ni. Tak control dia, cakap kau do whatever you director tak control dia. Serious annoyed gila. Macam aduh boy, macam The Rock dengan Gal Gadot tu dia orang macam okey lagi, tapi tengok dia sikit-sikit dia bagi dia punya, macam dia buat skrip tu sendiri je. Macam dia buat on the go lah skrip tu kata kan. Terdengar semua ayat-ayat dia rasa macam annoying gila dengan macam. Ada tengok cerita yang apa yang sebelum ni main kat cinema tu apa? Yang tu kita cadang nak review tu apa? Bodyguard. Ryan Reynolds juga. Yang macam game macam tu. Oh, okay. I think just I tengok tu. I rasa tu macam okay sikit. Dia tak macam that one aku suka tengok. That one okay lah. Dia macam controllable. Dia macam okay lah. Free Guy lah, Free Tapi Guy. yang ini Free Guy. Tapi yang ni Allahu Akbar. I tengok tak boleh annoyed tengok dia. Serius macam geram kan. Dia macam buat lawak. Dah lawak dia tak lawak sangat kan. Dia kalau lawak tu I boleh terima, tapi dia macam one-liner dia semua macam what the kan. Apa one-liner kau ni kan. Aku rasa sebab kita dah terlalu biasa dengan benda tu, dengan one-liner dia. Jadi tak lawak Dia jadi tak lawak. Dia jadi Deadpool dia every time kan. Tapi Deadpool aku rasa dia macam dia jadi, Deadpool I rasa lawak dia lebih for dimension lawak tau. Dia cuba interact dengan kita as a viewer tau. So I boleh terima lagi. Tapi yang ni dia macam buat lawak dengan between characters. So nanti lawak dia macam lawak senario ke pakai macam tu rasa macam tu. In fact yang Dwayne Johnson dengan Gal Gadot tu lawak, kalau ada orang punchline pun better ke. Dia macam terlalu push it dah. Sikit-sikit nak buat, sikit-sikit macam apa dia chill lah kan. Jalan lah. I suka dia buat yang parkour tu. Macam parkour tu ni okey lah. Dia nak tunjuk dia bukan compete dengan Dwayne Johnson dengan Gal Gadot. So dia punya itulah skill dia. Cantik awal. Lepas tu dah tak ada. Kalau dia perasan itu je. Lepas tu dia dah jadi macam watak yang sangat useless level lah kan. Macam tu lah. So dia betul-betul bagi aku bila tengok ni
Ryan Reynolds tu the weakness cerita ni lah bagi I tengok. Mengganggu kau lah, Weakness Ryan dia Reynolds. ni. Mengganggu lah. Dia macam, oish. Of course lah FBI tu pun tak begitu convincing sangat lah. Tapi dia kita tahu lah dia bukan dia siapa-siapa kan. And then Muhammad orang kaya tu pun macam macam family muka dia tapi tak tahu muka macam siapa kan. Dia selalu aku kenal dia dari Silicon Valley punya sitcom tu lah. Ahmad tu memang kelakar pun. Oh, okay. Okay. Yeah, that's it lah. Betul, ada satu scene yang dia cerita pasal dia punya background bapak dia kan. Bapak dia. Kan. Tiba-tiba dia relate pula. Rupanya bapak dia pun agaknya thief hunter lah. Steve juga lah bapak dia. Betul lah? Ke tak tahu macam mana? Bapak Pasal dia jam tu berkait. Treasure hunter. Collector. Nak cari Hitler punya Nazi punya treasure tu. Okay, tapi apa jam tu boleh berkait dengan last punya egg tu? Macam mana boleh dia Bapak Kan dia dia ada beli that jam dekat some auction. Kan lepas tu bapak dia obses dengan benda tu sampai neglect jaga dia lah basically. Okay, anak dia faham. Tapi jam tu juga sebenarnya buka puzzle Cleopatra tu kan? Jam tu is the key lah. Okay. I mean the plot is ridiculous lah. Ridiculously easy. Dia dapat cerita, cakap dia jalan. Yeah. So that's me lah. Dia punya apa ni? Dia punya karakter dengan plot dia lah. Okay, kita move terus. Okay. Move terus ke production lah. Production dia yang So, ada masalah Nabila, sikit ni. what do you think about the production? I tak pandai cerita. I tak pandai sangat nak komen about production. Tapi Yelah, dia punya action pack dia punya action, dia punya scene semua. Itu dia punya sound effect ke. I rasa dia punya banyak-banyak cost dalam cerita ni sebab marketing dia. I rasa lah. Sebab kita marketing dia banyak kan. Sampai dekat Filipin yang pasal helikopter apa semua tu kan. Sebenarnya adalah untuk promosi Red and things ni. Rasa sebab tu kot yang dia makan belanja yang 200. Oh, yang kereta tu sekali lah. Kereta old school tu semua macam tu lah. Yang apa ni, kereta Nazi punya kereta tu kan. Oh, agaknya kot. Dia Okay, in terms of macam cinematography, I rasa I tak enjoy pun. I sampai ada macam kan dia pergi travel banyak tempat kan. I tak rasa pun. lost track kan. I tak enjoy lah. I tak tahu kat mana perbelanjaan tu yang bagi patutnya kalau dia travel sepatutnya dia adalah capture moment yang nampak trademark tempat tu ke apa-apa ke kan lah. Sebab belanja dia, sebab kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, dia mungkin juga boleh cakap tapi sebenarnya dia tak pergi kan. So dari segi music semua tu I rasa I tak tahu sebab I banyak terganggu dengan character wise. So Ryan Reynolds kan. dia jadi Punch-liner dia macam what the. dia jadi macam yang lain semua I dah tak ambil peduli selain daripada gambar-gambar je lah. I think itu je kot. Action scene dia tak ada apa yang special. Action scene dia ada, I say awal-awal tu okey sikit. ya. Awal tu okey, tapi lepas tu dah jadi macam awal-awal dia start awal kat museum masa tu. sebelum dia hilang tu. Lepas tu dia masuk penjara, lepas tu dia terus pergi dekat Spain. Kan? Masa kat penjara tu pun dia punya action pack tu dia Argentina last Dia tu dah- dekat helikopter. action. Dia awal dengan last. skip. In term of cinematography tak ada yang memorable lah. Most of it aku rasa green screen je. And then kalau dia ada most of it green screen je betul tu. establishment shot pun macam sekejap je kan. Macam yang dia balik kat rumah kat sekejap je tepi kan. pantai tu sekejap je pump naik boat dah. Habis dah. Tak ada pun Habis dia kan. pergi tunjuk banyak hutan tu tempat-tempat apa tu kan. Even masa dekat scene yang dekat Spain tu pun most probably the green screen je yang dekat lawan bull tu kan. Colosseum tu. Colosseum tu. Colosseum kan. Mana the green screen je. Tu pun kelakar sikit yang dia pergi langgar Cuba. rock kan. Macam kelakar sikit dia punya grafik tu macam Yelah, I mean okay. Alright. kalau based on 200 juta memang aku tak tahu duit dia spend kat mana lah. That's why aku setuju dengan Nabila kata maybe dia banyak spend dekat marketing dengan cast lah. 3 orang ni dah berapa juta nak base. Kan dengan marketing. Sebab So kalau dia tengok dapat Ed Sheeran.
as current punya profit, tapi ni Netflix je lah. So dekat I think dekat dalam 3 million je kan. Tak tahulah macam mana dia tapi kira tak 3 million tu. tak tahu macam dia kira 3 million tu, tapi dia ada kira lah. Kan. Normally Dia kata Netflix tak ada collection lah. Netflix susah sikit kita nak check lah kan. Unless dia ada macam minimal screening kat luar. Because ada terus keluar kat Netflix kot. So in term of production, nothing really impressive lah. Actually, in term of production. Music score semua aku tak ingat pun sebenarnya. Betul. Tak ada yang memang Yang satu je boleh kau cakap Indiana Jones lah. Tapi itu pun dia high kan. Itu. Kan. Betul lah. For me pula, I rasa daripada production macam cakap lah, I agree dengan you guys cakap. I rasa tak ada apa-apa yang, in fact dia punya set piece dia pun especially scene lawan-lawan tu very apa ni, kan dekat tempat treasure tu kan, yang masa dekat dalam treasure punya Bilik merah tu tu. yang ada bilik merah tu, Gal Gadot. Itu pun macam yang scene tu pun macam yang dia pakai iPad tu lah semua nak buat ni kan. I rasa macam, lepas tu Gal Gadot masuk macam tak ada apa, macam kan. Kan macam dia macam saya cakap dia macam kan yang scene tu kan. Okay. Dia buat nak ambil cap jari pecah pula gelas tu, macam okay, macam dia macam nak complicatekan benda yang tak Yalah. perlu dan macam tu lah. Dia nak make it sophisticated Then, sikit lah. High kan. nak make it sophisticated. Compare tu yang kita tengok, cerita yang kita tengok hari tu yang apa, Netflix juga tu, Army of Thief. Thief tu kan. Itu walaupun dia tak explain gitu, tapi aku rasa dia punya high tu rasa macam adalah compare to this one kan, better sikit kan daripada this one lah. Tapi aside from that, dia punya grafik, dia punya sound, dia kalau you perasan dia punya team pun macam agak dark tau. Dia macam dia tak terang tau team dia pakai kamera yang macam bagi gelapkan kononnya kan dia punya environment dia. So macam nak buat mystery style lah kan, tapi rasa tak ada apa yang special lah. So itulah daripada I punya pendapat production dengan ni. Okay. So anything else you guys nak tambah ke apa? Ke kita boleh just give point, markah terus kat sini. Markah je. Ada lagi 7 minit ni. Okay, alright. Zaf, Okay. bagi markah. Ya, Since aku you tahu enjoy itu ni kan, filem ni banyak flaw gila babi kan. Kita kena story pun simple. Tapi honestly aku enjoy tengok cerita ni. Aku having fun lah. Kan dia macam naik, macam kau pergi theme park lah kan, tengok naik roller coaster ke apa. Aku enjoy. Tak ada benda yang aku rasa aku macam offensive ke apa, tak ada lah. Ingat. Ryan Reynolds man, Ryan Reynolds offensive. Sebab aku dah ada mindset, okay, Ryan Reynolds dia mesti buat Ryan Reynolds je, based on trailer pun dia Mesti macam tu. buat So macam aku dia. tak, Macam dah kau tanya tadi expected lah, benda tu lah. dia tak nak cuba dia tak nak cuba watak lain dia tak ada rasa nak cuba watak lain macam watak cerita dalam cerita apa ni, Seven ke kan, macam ni macam serius dia tak boleh kot kan. dia tak boleh, dia gatal mulut dia gatal lah. Dia mesti nak kena nak cakap je. So rating aku bagi 3 lah cerita ni, 3. Alright. 3/5. Okay, what about you Nabila? Oh, oleh sebab banyak yang macam I rasa macam cerita ni banyak benda yang macam disagree, and then enjoyment tu macam you tu sampai dah habis cerita macam dah habis ke, macam I tak rasa climax dia dah ke belum ke macam tu. Tiba-tiba macam ni ke ending macam tu lah. Saya rasa I bagi maybe 2.5. 2.5. Okay. Alright, from me pula, I rasa okay je line-line tu semua. I think siapa ni? Dwayne Johnson okay. Okay. Cerita dia pun macam cakap lah, you shouldn't expect a lot lah daripada cerita macam ni. Dia memang komedi, comical cerita lah kan. Jadi tapi I rasa I kena bagi ni lah. Ryan Reynolds ni dia rosakkan cerita ni, I cakap. Dia kan, I kenal dia. I banyak kali tengok cerita dia kau. I suka dia kan? lah. Ada tapi dia tak boleh kali ni. I tengok cerita Pikachu, Detektif Pikachu dia okay rasa.
Kan dia Yes, Pikachu aku suka. kan dia okey lah. Dia tu antara cerita dia yang serius sebenarnya. Kalau you perasan lah, compare tu cerita-cerita dia lain, itu cerita antara dia serius on that role. Tapi yang ini tak boleh lah. So because dia I bagi dia, I tolak markah banyak lah. I tolak 3.5 markah kat sini. So I bagi sini 1.5. Come on lah Reno. So, I mean dia dulu kita ada berlakon tunggu-tunggu. berlakon yang Cerita apa? cerita Safeguard. Serius? Cerita Safeguard dia serius. Cerita yang dia dalam Okey tak? dalam keranda tu dia serius, dia burik. Oh, okey, ada. alright. Tapi lepas dia jadi Deadpool ni, lepas jadi Deadpool dia tak nak buat benda lain. Dia rasa tu paling laku lah. Kata orang suka lah. Betul. Tak, I tunggu tu. I memang Deadpool I minat lah. I tunggu-tunggu yang next one ni tak sabar. Tapi macam cakap Deadpool tu dia memang intention cerita tu dia nak bagi lawak tu betul-betul dekat viewer, bukan dalam cerita lah sebenarnya. Dia Deadpool punya style lah kan 4D punya kan, but this one I tak boleh terima dia. I serius tak boleh. I macam tak boleh lah. Serius tak boleh. Macam tu lah rasa. Right. Okay, I guess that's it. Kita punya review untuk cerita Red Notice. Cerita ni masih ada dekat Netflix. So you guys tengok. Mungkin you guys ada view lain. Mungkin you guys rasa this is the best Rhino Knock ni cerita. Boleh tolong komen, tolong check, beritahu. Tell me that I'm wrong lah this time. Okay guys. Tapi yalah, minat Gal semua, Dwayne Johnson, I tahu boleh tengok cerita ni. So terima kasih kerana menonton kita punya review kali ni. So thank you Zaf, thank you Nabila. Again, hope you guys can always share, subscribe to our channel, and see you guys around. Bye, Aperture Podcast. Right. Aperture Podcast.